Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sebelum saya teruskan, ya Papa Gomo mengatakan Presiden Turki Erdogan datang ke Malaysia bukannya bertemu dengan Perdana Menteri, tetapi mahu berjumpa dengan Mahathir Mohamad. Dia ini sudah tidak waras, otaknya sudah miring agaknya, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat jadwalnya, tidak ada satupun jadwal yang menyatakan Presiden Turki ini akan berjumpa dengan Mahathir Mohamad. Semuanya berkaitan dengan urusan demi urusan antara dua negara ini, Malaysia dan juga Turki. Jadi siapa yang akan bertemu dalam beberapa hari ini, hari kedua hari ini? Dari hari pertama pun dia sudah bertemu dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, tidak ada satupun pemimpin daripada pembangkang seperti mana yang dinyatakan oleh Papa Gomo. Jadi satu lagi sahabat semua, kerana kebiadapan Papa Gomo ini, beliau bakal berdepan dengan masalah besar. Ya, kebiadapan menghina mahkamah, tidak mengikuti apa yang mahkamah arahkan. Akhirnya Ketua Polis Negara dibenarkan untuk memulakan prosiding komital. Jadi apakah prosiding ini? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. So IGP dapat kebenaran mulakan prosiding komital terhadap Papa Gomo, si kaki penfitnah nomor 1 dalam negara, penghasut, ya seorang yang sudah tidak waras pikirannya, asik dengan berita-berita palsunya, asik dengan fitnah-fitnahnya, asik dengan menghasutnya dan sebagainya. Jadi sahabat semua, ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Apakah kenyataan media ini? Jadi dinyatakan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein memperoleh kebenaran daripada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini, ya, untuk memulakan prosiding komital terhadap bloko Papa Gomo ataupun nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris kerana tidak mematuhi perintah mahkamah, atau senang cakap menghina mahkamah, kerana walaupun diarahkan untuk tidak berbuat, menyentuh atau posting perkara yang sama, tapi masih lagi dilakukan oleh Papa Gomo. Jadi Pesuruhjaya Kehakiman Gan Ten Cheong membuat keputusan itu selepas pendengaran permohonan secara ex parte sebelah pihak oleh Peguam Ram Kumar dan Norlina Jamal yang mewakili Ketua Polis Negara ini. Tarikh pendengaran permohonan komitel interparti kedua-dua pihak akan ditetapkan kemudian, kata Gan. Jadi prosiding komitel adalah satu prosiding untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap seseorang yang dikatakan menghina mahkamah dengan melanggar perintah yang telah dikeluarkan. Razaruddin memfailkan permohonan komitel terhadap Papa Gomo pada 24 Januari lepas, memohon agar defendant dipenjara atau didenda kerana menghina mahkamah berikutan tidak mematuhi perintah injaksi pada 10 Januari lepas dengan dengan membuat hantaran terhadap Razaruddin di aplikasi YouTube, TikTok, Selaman X serta akaun Telegramnya. Dan pada 10 Januari lepas juga, Mahkamah mengeluarkan perintah injaksi melarang dan menghalang Wan Muhammad Azri atau wakilnya daripada menerbit atau menyiarkan kenyataan fitnah di semua platform media sosial yang ditujukan kepada Razaruddin sehingga perbicaraan kes saman itu diputuskan oleh mahkamah. Dan selain itu, mahkamah turut mengeluarkan perintah injaksi yang melarang dan menghalang defendant atau wakilnya daripada menerbit atau menyebabkan penerbitan semula video dan status serta komen atau sebarang bentuk rujukan kepada plaintiff. Jadi kenyataan video status serta komen itu berkenaan kedudukan Razaruddin sebagai Ketua Polis Negara dan secara peribadi sama ada secara bertulis, lisan atau dalam talian di platform media sosial dan melalui aplikasi pesanan ringkas seperti Telegram dan juga WhatsApp. Papa Gomo juga diperintahkan menarik balik, menurunkan dan memadam penerbitan video siaran video di YouTube, TikTok, Facebook, Telegram dan laman X miliknya bertarikh 14, 15, 20 dan 22 Disember tahun lepas yang mengandungi kenyataan fitnah terhadap Ketua Polis Negara. Pada 26 Disember tahun lepas, Razaruddin memfailkan saman RM 3 juta terhadap Wan Muhammad Azri atas dakwaan menfitnah yang turut membabitkan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini antara perkembangan sahabat semua kerana dikatakan ya Papa Gomo ini terus menerus menghina mahkamah dan tidak mengendahkan perkara yang sudah pun dilarang dalam perintah injaksi.
Tapi malangnya Papa Gomo ini berterusan ya membuat kenyataan secara terbuka di laman Facebooknya, di mana-mana dan sebagainya. Dan akhirnya Ketua Polis Negara hari ini ya berjaya mendapatkan perintah untuk memulakan komitel ya terhadap Papa Gomo. Sekiranya didapati bersalah sebelum saman fitnah ini dilakukan ataupun perbicaranya berlaku, akhirnya ya besarlah kemungkinan ya Papa Gomo ini akan dipenjarakan karena belum pun saman dibicarakan, tapi karena apa? Karena dia menghina mahkamah, melanggar perintah mahkamah dan sebagainya. Jadi itu dia sahabat semua antara perkembangan berkaitan dengan isu saman fitnah 3 juta Ketua Polis Negara kepada Papa Gomo. Dan sebelum saya akhiri, satu perkara juga yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Apabila polis di Raja Malaysia mengumumkan pertukaran 36 pegawai kanan. Kenapa? Itu apapun sebabnya, menarik juga untuk kita ikuti. Apabila dikatakan polis di Raja Malaysia mengumumkan pertukaran 36 pegawai kanan berkuat kuasa 10 Mac. Setiausaha Polis Malaysia Datuk Kamarul Zaman Abdullah memaklumkan pertukaran itu antara melibatkan Timbalan Ketua Polis Pahang Datuk Nur Hisham Nordin yang dilantik sebagai Ketua Polis Perak dan pemangku pangkat CP. Wow, naik pangkat ya. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Ibrahim Datuk Darus pula dilantik sebagai Timbalan Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman dengan memangku pangkat CP. Wow, naik pangkat lagi. Jadi itu pertukaran Ketua Lesen Pasukan Urus Setiap Ketua Polis Negara pejabat KPN Bukit Aman Datuk Zul Khairi Mukhtar yang dilantik sebagai Ketua Polis Melaka dengan memangku pangkat DCP. Tahniah kita ucapkan. Semoga dapat melakukan ya tugasan dengan penuh tanggungjawab dan sebagainya. Selain itu, Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basri akan dilantik sebagai Ketua Pusat Pengajian Sains Pengurusan Krisis dan Bencana Maktab PDRM Kuala Lumpur, sementara Timbalan Ketua Cawangan Khas Risikan dan Operasi Sarawak ACP Yuszida Basria akan menjawat jawatan pengarah bahagian risikan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia. Kedua-dua mereka memangku pangkat SAC katanya. Tahniah. Jadi itu antara perkara yang menarik ya untuk kita kongsikan. Bukan kerana melakukan sebarang salah laku atau sebagainya, tapi mereka dinaikkan pangkat. Tahniah. Jadi kita ucapkan semoga dapat menjalankan tugas sebaik mungkin ya, dan dapat berkhidmat ya dengan rakyat sebaik-baiknya. Tahniah kita ucapkan. Dan apa komen anda sahabat semua? Sekali lagi, kebiadaban Papa Gomo yang sentiasa menghasut, menfitnah, menyebarkan berita-berita palsu dan sebagainya. Jadi kita harapkan ya supaya Papa Gomo ini dikenakan tindakan sosma kah, akta hasutan kah dan sebagainya ya. Semakin menjadi-jadi fitnah dan juga berita-berita palsu yang disebarkan oleh Papa Gomo ini. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.